لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل جعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Fadhil Ustaz Hanifah, Ketua FESI ataupun Ketua Pembimbing kita pada hari ini, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, para pembimbing, para FESI yang akan bersama dengan kita membimbing dalam bengkel nanti, para urustia seminar fiqh pemantapan ibadah salat, khususnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini di mana yang kita rancang, kita dapat meneruskan program seminar fiqh pemantapan ibadah salat. Maksud dia kita buat satu seminar pemahaman bagi memantapkan ibadah salat kita. 3 minggu yang lepas kita buat dengan anak-anak remaja umur 17 tahun ke bawah. Dan hari ini atas permintaan dan cadangan daripada anak qaryah sendiri, jadi kita buat untuk dewasa. Alhamdulillah, saya ucap tahniah dan terima kasih pada tuan-tuan yang dapat bersama pada hari ini. Kami merancang program ini bersempena dengan bulan penghayatan ibadah solat yang kita buat sebulan sehingga 15 hari bulan 11, daripada 15 hari bulan 10 hingga 15 hari bulan 11. Dan salah satu dari pengisian bulan penghayatan ibadah solat ini adalah seminar fiqh pemantapan ibadah salat ini. Tuan-tuan, dalam seminar ini yang pertama sekali kita ada 3 slot. Slot yang pertama ceramah 1 berkaitan dengan kesempurnaan ibadah salat. InsyaAllah saya akan sampaikan. Slot yang kedua, bengkel akan bersama dengan pembimbing-pembimbing dari kalangan ustaz-ustazah yang untuk tuan-tuan bincang ataupun dapat secara yang lebih detail berkaitan dengan apa yang kita ceramahkan ini. Dan slot yang ketiga berkaitan dengan muhasabah solat kita yang akan disampaikan oleh insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Khairul Fitri bin Kariman, Imam Masjid Pajak Song. Dia akan bersama dengan kita. Dan itu slot tu pukul 12 nanti insyaAllah. Jadi slot kita hari ini sampai kita sembahyang zuhur. Tapi jangan tanya salah, ada makan. Tadi saya mohon maaf lah, sarapan sepatutnya sebelum kita mula. Jadi bila sarapan sampai lagi, saya break sekejap. Yang lelaki tak makan lagi kan, saya pun tak makan lagi. Perempuan dah makan semua dah, muslimat dah makan semua dah. Siapa rustia muslimat dah? Ustazah Lili. Semua dengar suara dah. Baik, jadi kita akan sampai sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur kita ada sikit penutup lah untuk kita sampaikan sijil pada penyertaan ini. Baik, saya akan mulakan dengan
ceramah kesempurnaan solat ini, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dengan bahan yang kita sediakan, ya. Bahan itu sebagai bahan bacaan untuk rujukan. Apa yang nak disampaikan di sini, minta maaf sekejap lah. Kalau ikut ini modul 1, iaitu penekanan terhadap kepentingan dan kefarduan ibadah solat. Tuan-tuan, kenapa saya pilih tajuk ini sebagai modul yang pertama? Kerana dalam pemerhatian kita sekarang ni, ibadah solat ni dah dianggap macam tak penting. Saya duduk di sekolah, tuan-tuan, mungkin rakan-rakan cikgu ramai ni. Bila kita buat satu survey di sekolah, tuan-tuan, daripada 100% kita ambil ni, anak-anak murid kita, lebih daripada 80% tak semayang. Lebih daripada 80% tak semayang. Saya sebut tak semayang ni maknanya ada hak semayang, ada hak 3 waktu sehari semalam. Bagi saya tak semayang lah. Tak sempurna 5 waktu ni kira macam tak semayang lah. Kalau kata 100 orang kita pilih yang betul-betul lengkap 5 waktu semayang, tak sampai 20 orang. Tak kira budak pandai ke, budak belakang ke, serupa je. Seolah-olah semayang tak jadi satu benda yang penting. Sebab tu kita pilih tajuk ni. Dengan anak-anak itu pun kita tekan juga benda ni. Tuan-tuan, untuk pengetahuan, yang lelaki dah tahu, yang muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak, di qaryah kita, tadi saya cerita di sekolah, di qaryah kita kami dah buat pemantauan 3 minggu berturut-turut dari kalangan anak-anak remaja umur 17 tahun ke bawah untuk solat Jumaat. Minggu pertama qaryah kita yang hadir sembahyang Jumaat hanya 17 orang. Tuan-tuan, percaya ke anak remaja dalam qaryah kita ada 17 orang saja? Saya sangat-sangat terkejut sebab kita tak pernah buat survey lagi. Dia nak bagi alasan apa, PKP ke? PKP tak menghalang main sembahyang Jumaat pun. Nak halang, nak khabar kata tak boleh masuk sebab dah penuh, kita ada orang kita duk tunggu di depan tu. Tak ada kes-kes remaja yang main tak boleh masuk. Yang tak boleh masuk ni hak orang tua dah lah. Mana 17 orang minggu pertama. Minggu kedua 23 orang. Mana pi anak-anak kita ni? Maknanya kita tak ambil berat tentang generasi yang kita akan tinggal ni, generasi yang anggap solat ni tak penting. Jadi hari ini daripada sini kita nak tekankan pentingnya solat. Saya bukan kata tuan-tuan tak sembahyang, tapi nak tuan-tuan balik dengan anak-anak. Hak kita ni insya-Allah alhamdulillah. Tapi biasalah hak main tu dia lah yang kena. Hak tak main tu nak buat guna kan. Apa orang pergi mengaji lah orang kata. Kami main mengaji kerja duk kena ya Ustaz. Baik. Hak mengaji lah Ustaz nak ajak pun. Hak tak main mengaji nak kata guna. Supaya hak duk di sekolah kan. Hak duk kena buat kerja sekolah. Anak-anak hak duk kena buat kerja sekolah. Hak main sekolah. Hak tak main sekolah. Tak ada apa lah dia. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat ambil satu kesedaran. Sembahyang ni satu-satunya ibadat yang tak boleh kita pandang ringan. Sehingga kan ulama kata apa? Jangan kamu bermuamalah dengan orang yang tinggal solat. Kalau orang tu berniaga, tuan-tuan, ulama pesan jangan pergi beli barang kat dia kalau dia orang yang tak sembahyang. Jangan pergi beli barang. Kalau dia jual makanan, jangan makan makanan orang yang tak sembahyang. Maksud tak sembahyang ni, tak sembahyang cukup 5 waktu.
Bagi orang yang boleh ambil ringan walaupun dia tinggal satu waktu, sebenarnya itu adalah satu dosa. Kalau dalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Kabair dia sebut dosa yang paling besar selepas syirik. Nombor 2, tinggal semayang dengan sengaja ni, dosa dia duduk nombor 2 selepas syirik. Sebab apa? Ni dia. Yang pertama, semayang ni rukun Islam. Rukun ni tuan-tuan, kita semua sedia maklum. Bila sebut rukun, tinggal satu, habis semua. Ambil wuduk, tak basuh tangan, sah tak wuduk? Tak sah. Rukun Islam ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjul baiti man istata'a ilahi sabila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tertegaknya Islam ini atas 5 asas. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Dia rukun. Wuduk tadi ya, tinggal tak basuh tangan, wuduk tak sah. 5 tolak 1, bukan 4. 5 tolak 1 kosong. Hak ni kata paling penting semayang ni sebab dia rukun Islam. Kata kita buat apa kalau tak ada rukun, semua tak jadi. Semua tak jadi. Semayang tinggal satu rukun, tak sah semayang. Nak menikah macam tadi, tinggal satu rukun, tak sah nikah. Wali tak ada, tak boleh nikah. Saksi tak ada seorang, tak boleh nikah. Islam tinggal semayang, tak boleh, tak jadi Islam. Tak jadi Islam. Sebab tu kata ini dosa yang paling besar selepas syirik. Tuan, kita pakat tekan dekat kawan-kawan kita, anak beranak kita, adik beradik kita yang hari ni semayang ni macam tinggal semayang macam tak ada apa, macam tak ada apa-apa. Saya duduk sekolah tu hari ni, siapa yang tak semayang subuh angkat tangan, dengan relax yang angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan tu majoriti pula, bukan kata minoriti, majoriti. Kemudian test kemarin, siapa yang cukup 5 waktu? Hak ni hak kata ni tak sampai 20% ni. Kemarin siapa yang betul-betul semayang cukup 5 waktu? Tuan-tuan, saya berani jamin tak sampai 20%. Ni keadaan yang duk ada hari ni. Yang duk ada hari ni. Mana pi rukun Islam yang kedua ni. Hadis sahih. Banyak hadis cerita tentang semayang sebagai rukun ni, termasuk hadis Jibril yang panjang. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian putih. Sahabat-sahabat tak kenal lelaki ni. Baju dia tak kotor, pakaian dia rapi. Terus terus belaga lutut dengan Nabi. Terus tanya Nabi, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Nabi jawab satu-satu. Panjanglah hadis Jibril ni, panjang. Bila balik, Sayyidina Umar kata, Nabi jumpa kami, kamu tahu tak siapa hak mai tadi? Orang hak dia sahabat tak kenal, pakaian bersih putih, tahu-tahulah. Kalau di negara Arab, kalau orang jauh, orang tak kenal ni kira orang jauh. Kalau musafir mesti berdebu. Ni pakaian putih bersih. Sahabat pun heran. Dah tu mai belaga lutut dengan Nabi terus. Tanya pula tu. Dari segi adab memang tak ada lah aku nak kira. Sahabat kira nak bangkit dah. Bila Nabi tengok Nabi layan dia, dia dengar apa yang dia ajak. Kemudian Nabi kata apa? Itulah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan ini yang mengajak kita bukannya melalui, maknanya bukan Nabi SAW ajak macam ajak benda lain, tapi malaikat Jibril, tok guru kepada Nabi, mai ajak. Dan dalam benda tu dia sebut apa? Solat. Antara benda yang disebut, maknanya tak boleh kita tinggal sama sekali. Satu. Yang kedua, dia adalah perkara pertama dihisap.
benda yang paling utama, yang pertama yang akan dihisab, dihitung oleh Allah di akhirat nanti adalah solat. Sehingga kan disebut dalam hadis yang sahih, sesungguhnya berjayalah orang yang solatnya sempurna. Maksudnya kalau solat itu tak sempurna, wa in fasadat, kalau solat itu rosak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal, dia akan rugi. Tuan-tuan, kalau 5 waktu buat 3, agak-agak gagal lah. Gagal lah, confirm gagal. Lalu Nabi kata faqad khaba, dia akan gagal, wa khasira, dan dia akan rugi. Rugi sebab apa? Allah tak ambil kira hak lain. Bila semayang tak selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat ni tiang agama. Ada hadis yang selalu kita duk dengar tu dikatakan hadis yang dhaif, tapi ada dia dhaif dari sudut matannya, tapi sahih dari sudut maknanya. Maksud dia hadis tu yang kita selalu dengar, as-salatu imaduddin, fa in tarakaha faqad, fa in aqamaha faqad aqama ad-din, wa in tarakaha faqad hadama ad-din. Itu hadis dhaif. Tapi ada hadis yang lain yang maksud dia sama, maka dikatakan hadis tadi dhaif dari segi matan hadis tu, kalam hadis tu, tetapi sahih dari sudut maknanya kerana diperkuatkan oleh hadis yang lain. Apa dia? Hadis yang mengatakan bahawa solat ini adalah tiang agama. Kita boleh faham tuan-tuan, masjid kalau tak ada tiang, runtuh. Rumah tak ada tiang, runtuh. Mungkin kita tengok lah ni ada orang buat, Ustaz, masjid tak ada tiang, rumah tak ada tiang, dia tak ada tiang tengah, tiang tepi tetap ada. Bukan saja tiang yang nampak piling turun ke bawah tu berapa banyak tiang. Kita nak buat ni tuan-tuan, nak buat masjid kita ni piling apa 70,000 Ustaz no? Tiang hak duduk bawah tanah tu harga 70,000 ni nak buat masjid ni. Tu pun tiang lah juga. Kalau tak ada, dia runtuh. Maksud dia runtuh agama. Lah ni yang duk runtuh Islam kita ni pasal apa? Salah satu sebab dia tak sembahyang. Kita sedang mewarisi generasi yang ada hari ini, generasi yang tak sembahyang. Allahu Akbar. Dan satu benda yang sangat-sangat berat kita kena tanggung. Sebab tu saya rasa ada rasa tanggungjawab untuk buat program ni. Kita sebut dengan jawatankuasa kita nak buat program ni, walaupun habis duit banyak tuan, lebih daripada 6,000 kita habis duit untuk program ni. Mungkin rasa macam kalau rugi lah Ustaz, sebab semayang je pun sampai 6,000. Jangan, sebab benda ni lah yang paling asas. Jadi saya minta sangat nota daripada tuan-tuan, balik nanti panggil anak-anak, tolong habaq kat mereka. Mungkin depan kita kadang-kadang mereka semayang, ataupun kita kata duk ingat mereka, kita suruh mereka semayang, mereka masuk dalam bilik mereka tak semayang pun boleh jadi. Kita nak bagi lekat terus semayang ni. Dalam diri itu yang saya sebut tadi, saya baca di permulaan tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat. Allah sendiri tafsir pasal apa? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai dalam solatnya. Ulama-ulama tafsir kata apa? Lalai dalam solat ni maksud dia orang yang sengaja lewatkan solat sehingga terkeluar daripada waktu, ataupun kadang-kadang tinggal terus. Maksud dia kadang semayang, kadang tak semayang. Orang macam ni Allah kata fawail, bahasa Allah. Terjemah dalam bahasa Melayu, wail ni maknanya celaka. Nauzubillahi min zalik. Jadi generasi yang celaka yang sedang kita tinggalkan. Bahasa kasar no, tapi bahasa Melayu, tapi bahasa Allah kasar juga. Kasar juga, dan dia terjemah terus ayat tu. Fawailul lil musallin, kalau kita baca sunat kita sambung.
ayat ni, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tak boleh kita sambung terus bila baca dua ayat ni. Dia dua ayat, tapi kita sambung terus, sunat kita sambung terus. Kenapa? Dia sambung terus dengan tafsir dia. Takut nanti berhenti setakat tu, pakat terkejut. Allah sendiri tafsir. Siapa dia? Orang yang lalai dalam solat. Lalai dalam solat dia apa dia? Kadang semayang, kadang tak semayang. Maknanya awak tak ambil berat dengan semayang. Ini orang kata, Allah kata orang yang celaka. Kalaulah kalam Allah yang sebut lagu tu, tuan-tuan. Habis. Yang keempat, ni pun satu lagi benda yang penting. Yang keempat ni, tuan-tuan, solat ini adalah membezakan antara kufur dengan iman. Nabi kata apa? Daripada hadis sahih daripada Sufyan, qala sami'tu Jabir yaqula sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu in bainar rajulu inna bainar rajulu wa bainal syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya yang membezakan seorang lelaki mukmin dengan seorang yang mensyirikkan Allah dan orang yang kafir, apa dia? Tinggal sembahyang. Orang mukmin tak tinggal sembahyang, orang syirik, orang kafir tinggal sembahyang. Apa maksud dia, tuan? Walaupun dia mengaku Islam, dia tinggal sembahyang, dia sama macam orang yang mensyirikkan Allah, sama macam orang yang kafir kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Tak ada beza. Ni berat ni, bukan kata kes ringan ni, tapi benda tu lah hidup berlaku hari ni. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa apa, tinggal sembahyang rasa relax ya, tak ada apa. Ni kena tekankan betul-betul. Saya buat juga, saya setuju untuk buat program dewasa ni. Kenapa, tuan? Saya tahu tuan-tuan hak main ni semua semayang, tapi tuan-tuan mungkin anak-anak kita, cucu kita. Sebab tu bab semayang ni satu-satunya benda yang Nabi kata apa? Suruh muru auladakum bis salah idza sab'ah. Suruh anak kamu semayang ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka bila mereka mencapai umur 10 tahun. 10 tahun balik lagi. Umumnya tak balik lagi. Wajib lagi semayang? Tak wajib lagi. Tapi pasal apa Nabi suruh pukul? Nabi ni seorang yang cukup sayang dengan kanak-kanak. Dia jumpa budak mana pun dia akan panggil ya gulam, wahai anak. Dia semua anggap anak-anak ni semua anak dia. Dia akan ambil dukung, dia gosok kepala, dia akan baca doa. Tu Nabi jumpa budak dia cukup sayang. Ini sifat dia. Tapi dalam bab semayang dia kata pukullah mereka bila mereka berumur 10 tahun kalau tak semayang. Maknanya benda ni sangat penting. Jadi tuan-tuan, supaya apa? Bila masuk saja umur balik, tidak ada lagi ruang untuk mereka tinggal semayang. Tak ada lagi ruang dah. Yang ni yang kita nak kena tanam dalam generasi kita. Terutama mak-mak. Kadang-kadang pak ni dia keluar bekerja, tak duduk dengan anak. Biarlah anak duduk. Kita rasa apa? Anak duk rasa macam kita ni penyibuk. Mereka duk seronok main game ke apa ke. Kita pergi ketuk pintu semayang. Kalau boleh tuan-tuan pastikan dia semayang betul. Bukan sekadar ya mak saya semayang, saya cek semayang. Tak, pastikan semayang terus. Selagi dia tak bangun pergi ambil wuduk, tak semayang, kita duk tengok. Hak ni kena pastikan. Sebab apa? Latihan ni penting. Lama-lama sampai satu tahap macam kita tak boleh tinggal semayang lah, kan? Macam kita hadap biasa semayang ni, tak boleh tinggal semayang, susah hati. Saya pernah satu hari naik nak balik ke sini daripada Penang hari Jumaat. Keluar daripada Penang, masuk jambatan, belum masuk waktu asar. Sampai nak jamnya pasal sampai di Seberang Jaya habis asar, masuk waktu maghrib.
punya jam. Kita pun tak sangka macam tu, tak biasa kena macam tu. Pada hari berapa minit sangat ya jambatan tu. Tapi jamnya masa ni sambil duk buat kereta, duk semayang sunat, duk semayang hormat waktu duk agak dah tak ada dah. Sampai tak bergerak. Tapi nak berhenti semayang lagu mana? Tak kira orang marah. Duk semayang hormat waktu lah, dah sambil duk bawa kereta. Tapi dalam hati duk, ya dosa aku ya Allah. Aku main ni bukan urusan penting sangat pun. Main ni bukan ada urusan penting, tapi sampai tinggal, sampai terpaksa tinggal satu waktu. Dia kena ada rasa sampai macam kita duk rasa hari ni lah. Kalau tak boleh semayang tu rasa Masya Allah, tak boleh, macam tak boleh duduk lah. Kita tak makan, tak apa ni, makanan sampai lagi. Harus dia makanan sampai lagi. Kalau sampai tolong bagi tahu, lapar. Saya tak makan tengah hari tak apa tuan, tapi pagi mesti kena makan. Saya pergi sekolah buat bekal. Sebelum saya masuk kelas saya akan makan dulu. Sampai dah. Kita ambil nak habis ni. Habis ni kita berhenti break sat no. Sebab makan pagi dia wajib makan. Boleh pensan tu kan buat main. Baik. Yang kelima, penghalang perbuatan keji dan mungkar. Ni Allah sebut. Banyak dok berlaku perbuatan keji dan mungkar hari ni. Punca utama tinggal sembahyang lah. Tuan-tuan tengok apa yang dok berlaku. Mereka buat pendedahan. Punca orang bercerai, tinggal sembahyang. Kajian dibuat ni, bukan saja-saja cakap. Kajian dibuat. Punca orang tinggal sembahyang, punca orang bercerai kerana tinggal sembahyang. Bila cek sembahyang tak cukup 5 waktu. Dia kata sembahyang Ustaz, tapi kadang cukup, kadang tak. Hak tu kira tak. Tuan-tuan kena pegang dalam kepala. Kalau jenis kadang cukup, kadang tak ni, itu maknanya tak sembahyang. Kata hari ni kita sembahyang subuh, saat lagi zuhur kalutnya pasal kita tak sembahyang. Lepas tu asar kalutnya pasal kalau balik kerja kita tak sembahyang. Maghrib isyak kita sembahyang. Kira okey lah Ustaz, 3 daripada 5. Tak okey tuan-tuan. Dia kira tak sembahyang. Orang macam ni orang yang tak sembahyang. Jadi saya baru ni 3 minggu lepas dipanggil untuk satu taklimat ataupun seminar HIV di negeri Kedah tuan-tuan. Saya nak dedahkan tuan-tuan. Tapi mereka tak bagi ambil gambar sebab benda tu sulit. Dia panggil imam-imam tertentu. Di Kulim ni hanya 18 orang saja dipanggil untuk hadir satu taklimat oleh ketua unit HIV negeri Kedah. Rupanya ada unit HIV, kita pun tak tahu. Doktor apa perempuan, dia orang Pahang. Dia dedah statistik data HIV di Kedah ni tuan-tuan. Kita tengok pun terkejut. Saya tak ingat angka dia sebab dia tak pergi ambil gambar. Cuma nak cerita kata banyak. Cuma yang saya ingat dari segi persen dia kata, tuan-tuan imam, dia kata balik peringatkan anak-anak Korea kita. Hari ni di negeri Kedah, HIV di negeri Kedah lebih daripada 80% berpunca daripada homoseks. Punca penyakit HIV di Kedah ni 80% ke atas lebih sebab homoseks. Tuan-tuan terkejut tak? Kita tak sangka orang kita lagu tu. Kita tak sangka. Kita mana kenal orang homoseks lagu mana. Tapi punca HIV, punca utama 80% lebih homoseks. Tuan-tuan faham homoseks? Kok ada hak tak faham? Orang lelaki dengan orang lelaki. Kalau dulu dia kata HIV ni punca utama dia kongsi jarum. Yang penagih. Lah ni penagih dah pandai, depa tak kongsi lah. Yang dok kena hari ni HIV ni homoseks. Dan dia sebut lagi terkejut. Majoriti yang dok ada hari ni antara umur 16 tahun hingga 24 tahun. Masya-Allah. Ni pesakit HIV di Kedah ni antara umur 16 hingga 24. Orang muda-muda. Mai kaum zaman perangai kaum Nabi Lut. HIV ni dia tak macam COVID tuan-tuan. COVID ni kena test positif 2 minggu, mungkin seminggu, lepas tu negatif balik. Tapi HIV sekali positif sampai mati positif. Hari-hari kena makan ubat. Mereka cukup
Geng unit HIV ni bukan saja-saja mereka boleh bagi data macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ni cukup kenal dengan pesakit HIV. Unit HIV di Kulim ni, mereka boleh tahu semua pesakit HIV di Kulim dan mereka kenal sangat rapat. Cara hidup, apa kerja, semua mereka kenal sangat rapat. Bukan kata tengok dari jauh tu tak, memang kenal macam adik-beradik betul. Dan mereka ni memang duk bagi kaunseling dengan pesakit HIV. Cuma kita orang awam ni, kita tak tahu siapa dia. Sebab itu sulit. Dia kata jangan risau Tok Imam, dia kata walaupun tak bagi tahu, dia tak berjangkit saja-saja lagu tu. Sentuh ke apa ke tak berjangkit, kongsi makan tak berjangkit. Dia kata jangkit ni bila ada hubungan seks. Punca dia tuan, saya duk nampak tu. Tadi kita kata kalau kita cek di sekolah 80% tak semayang, hak ni 80% homoseks. Data yang ada tu, bila kita link antara data tak semayang dengan data HIV ni, sama banyak. Sama banyak. Tu saya tak bentang lagi satu data juga sulit. Dan saya, sebab saya terlibat dengan jurulatih dakwah negeri Kedah ni, buat satu kajian di negeri Kedah ni pada beberapa buah sekolah untuk kelas-kelas depan. Kelas depan ni kelas budak-budak pandai. Kan kita streaming kelas budak-budak pandai. Data menunjukkan lebih 85% budak-budak pandai di negeri Kedah. Bila buat tu bukan semua lah, bukan kita semua sekolah. Satu daerah, saya tak mau sebut lah daerah mana, lebih daripada 85% pernah melakukan hubungan seks. Anak antara sekolah menengah, anak antara tingkatan 3 hingga tingkatan 5, kelas depan. Dan saya pernah ikut satu kursus pemulihan akhlak anak-anak ni tuan-tuan, Masya Allah. Takut dengan generasi yang ada hari ini. Tapi cerita dia itulah. Jadi kita kena ambil hak ni, hak tinggal semayang. Kena kongsi dengan anak ni. Kita sayang anak-anak kita, kita senayang generasi kita. Kita jangan diamkan benda ni. Jangan diamkan benda ni. Dan yang keenam, kita semua nak berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dalam ayat yang panjang, ayat 1 hingga ayat 11 kalau tak silap saya, ayat 9 ke ayat 9 dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang beriman. Siapa dia orang beriman yang berjaya? Ciri yang pertama Allah sebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat. Satu. Di ujung ayat tu Allah kata apa lagi? Lepas di tengah-tengah tu ada yang lain-lain, ciri-ciri yang lain. Allah sebut lagi berkaitan dengan salat, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. 2 kali Allah sebut berkaitan dengan sembahyang sebagai orang yang Allah janjikan kejayaan. Yang pertama khusyuk dalam salat, yang kedua jaga salat. Khusyuk dalam salat, insya-Allah hari ini kita akan bentang kaedah khusyuk dalam salat. Yang kedua jaga salat. Jaga solat ni orang yang memelihara waktu. Antara orang yang memelihara waktu ni menunggu-nunggu waktu solat, kata ulama. Ni bukan cerita menunggu tak sembahyang terus. Jadi kita nak berjaya, nak tinggal generasi. Berjaya ni berjaya di sisi Allah, berjaya yang hakiki, berjaya yang sebenarnya, bukan kata berjaya periksa dapat 9A. Batu 9A perangai teruk berlambak. Tuan-tuan, hari ini masalah sosial paling banyak. Pergilah buat kajian. Saya berani jamin, dulu kita duk kata minta maaf lah. Dulu masa zaman saya sekolah dulu, orang kata minah kilang lah. Betul tak? Kalau masa zaman saya sekolah dulu, tempat hak sosial teruk ni geng minah kilang lah. Tapi lah ni sosial paling teruk, di mana ada IPT, di situ sosial paling teruk. Tuan-tuan perasan tak? Kulim ni dulu tak tahu mana. Ada Politeknik, ada UniKL, dah mula dah. Di mana ada universiti atau kolej atau pusat pengajian tinggi, hak lepas daripada sekolah ni,
Di situlah sosial dia paling teruk. Hari ni orang Kelang tak teruk lah. Bukan kata bagus semua, tak juga, tapi tak macam. Dan ini ranking paling tinggi anak-anak terpelajar. Macam-macam lah, saya tak tahu nak sebut lah. Hari ni kita sendiri pun boleh nampak memang dah terang-terang. Memang dah terang-terang. Kenapa tuan? Kita duk kira berjaya hak tu. Tapi hari ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang berjaya, pertama tuan-tuan pegang, orang yang khusyuk dalam solat. Yang kedua, orang yang memelihara solat. Memelihara solat ni maknanya dia jaga sungguh semayang dia, jangan sampai dia tinggal semayang. Maknanya dia bersedia menunggu waktu solat. Orang yang macam ni orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, kita nak berhenti rehat sat. Lebih kurang 15 minit cukup kot no. Sebab saya takut tak ada habis, panjang. Kalau tak ada habis saya rugi tuan-tuan. Saya rugi apa? Rugi nak dapat kesenang nak kumpul macam ni. Bukan saya nak mengajak sangat, nak kongsi je. Mengajak bab semayang nanti, Fesi akan tolong bimbing tuan-tuan yang semayang yang betul, rukuk macam mana, sujud macam mana hak betul ni, Fesi akan bimbing. Saya nak ambil benda-benda yang sangat-sangat penting ni. Lepas ni antara benda yang penting yang kita nak terangkan sikit berkaitan dengan khusyuk dan berkaitan dengan beberapa perkara yang boleh menyempurnakan solat kita. Sangat penting solat yang sempurna ni. Kita duk semayang tuan-tuan, tapi kadang-kadang semayang tu macam tak ada. Allah janji boleh cegah keji dan mungkar, tapi duk buat juga pasal apa? Pasal apa tu kita kena tanya diri kita. Jadi kita cuba untuk sebab tu saya sebut saya selalu sebut bila kita ada ajak untuk hadir program ni, kita kata kita nak solat kita ni sempurna. Nanti saya terangkan tuan-tuan apa yang dikatakan sempurna tu. Tapi sekarang ni kita nak slot yang pertama ni, modul pertama ni, untuk kita tekankan tentang kepentingan. Tak boleh sama sekali, walau satu rakaat, bukan satu waktu, walau satu rakaat kita tinggal semayang. Tuan, kalau tinggal semayang kena taubat nasuha lah. Ini antara kita dengan Allah yang tak boleh ganti, walaupun kamu ganti dengan 1000 rakaat. Tak boleh ganti, tak mampu, tak sama sama sekali. Kita kena set dalam kepala kita sampai macam tu, tanam pada anak-anak kita, anak cucu kita, kawan-kawan kita. Mungkin kita ada kawan-kawan hak jenis tak ambil kisah tuan-tuan, hak jenis tak ambil kisah tentang semayang ni. Tuan-tuan tolonglah, kalau kita nak masyarakat kita balik macam zaman Nabi, ada kekuatan, ada izzah. Balik macam zaman sahabat, ada kekuatan, ada izzah, ada kemuliaan. Benda ni perkara pertama kita kena tanam, semayang. Sampai pada satu ketika para sahabat ini solatnya tuan-tuan macam yang disebut, menjadi sumber kekuatan ummah. Kisah bagaimana Khalifah Muhammad Al-Fatih, tentera dia, kita semua dah tahu dah. Sampai satu tahap bila nak diri sembahyang Jumaat, nak pilih tu imam, bila dah menang tawan Konstantinopel tu, bila nak pilih tu imam, sampai tak reti nak pilih siapa. Sultan Muhammad tanya, dan ni semua duk berdiri ni, semua duk tentera duk berdiri, lebih kurang dia kata 30,000 kah. Kita baca kisah Sultan Muhammad Fatih tahu. Siapa yang pernah tinggal sembahyang 5 waktu sila duduk. Seorang pun tak ada duduk. Ni askar, seorang pun tak ada duduk, semua berdiri, diri tegak lagi. Siapa yang pernah tinggal solat sunat rawatib sila duduk. Seorang pun tak ada duduk. Solat sunat rawatib 10 rakaat ataupun 12 rakaat, hak iring sembahyang fardu ni, tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni tak pernah tinggal sejak balik. Ni nak cari seorang, sebab tu dia bagi soalan nak hak payah ni. Maknanya siapa, dia pun jujur, dia pun tak akan tipu ya. Siapa yang biasa tinggal sembahyang 5 waktu duduk, tak ada orang duduk. Siapa biasa tinggal solat sunat rawatib yang muakkadah ni sila duduk. Seorang pun tak duduk. Pening dia nak cari tu imam seorang. Kemudian dia tanya,
siapa yang pernah tinggal solat tahajud, siapa yang pernah tinggal solat tahajud, barulah ada yang duduk. Tengok yang tak duduk siapa? Dia. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri dia tak duduk. Maknanya dia sejak balik dia tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Itulah Nabi kata yang akan tawan kota Konstantinopel ini adalah tentera yang terbaik yang dipimpin oleh panglima yang terbaik. Tentera dia pun terbaik dah. Solat sunat rawatib pun tak bisa tinggal. Pemimpin dia lagi hebat. Tahajud tak pernah tinggal sejak balik. Sumber kekuatan. Sebab tu dalam solat, dalam bab perang, antara benda dalam syariat Islam ada solat khauf, syiddatul khauf, solat ketika kita bersangatan takut. Bila orang kafir tengok orang Islam semayang syiddatul khauf ini, tak payah duk pergi serang mereka lari terus tengok orang Islam semayang. Tak payah duk pergi serang mereka, tembak mereka ke apa. Tengok orang Islam semayang syiddatul khauf ni, bersangatan takut ini, saf pertama rokok, saf kedua masih tegak. Mereka tengok gaya semayang ni, tu mereka takut lah. Tak payah duk pergi sunuh pedang kat mereka. Kalau kita tengok tuan-tuan bisa tengok orang buat solat syiddatul khauf. Gekono. Kita tak bisa belajar kan. Siapa bisa belajar, dia buat 3 saf tu tuan-tuan, baru 3 saf. Tuan-tuan bayang kalau 1000 orang tentera semayang syiddatul khauf macam tu, musuh tengok lari tu, tak payah duk pisah. Sumber kekuatan ada. Jadi InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Tuan-tuan kita berhenti setakat tu. Yang muslimat dah makan boleh rehat salah. Yang lelaki kita masuk balik ke Allah. Dan saya panggil itu masuk cerita dia. Saya pun betul ke boleh makan 15 minit ni. Jenis makan kuat. Kita tangguh Ustaz. Sekali kita makan. Lelaki sila makan. InsyaAllah ada semua kot. Cukup kot. Sila. Cuma kita jagalah pakat-pakat pandai-pandai lah, jaga jarak. Jangan sekali main seminar kena denda 1000.